Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi risalatihi al-musamma bi faridatil faraidi fi ilmil aqaidi. Ketujuh qudratun. Sudah. Baik. Kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraid fi ilmil aqaid karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Kata dianya ketujuh, yakni ketujuh pada tertib menyebut. Ketujuh ni orang panggil fi tartibi zikri, pada tertib menyebut saja. Bukan fi nafsil amri, bukan pada realiti, pada yang sebenar, pada realiti yang sebenar. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala tu qadim azali semua. Jadi ketujuh ni dari segi tertib menyebut. Ketujuh daripada 13 sifat di atas qaul yang rajih, atau ketujuh daripada 20 sifat di atas qaul yang marjuh tetapi masyhur. Apanya sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh mengetahui dengan secara tafsili, dengan secara huraian satu persatu beserta dengan dalilnya, ialah qudratun. Pada bahasa Arabnya dipanggil qudrah. Itu dah.
Kalau gitu kudrah ni dalam bahasa Melayunya apa? Dia terjemah, tengok. Arti sini makna balik bahasa. Bukan makna dia lagi. Nah, arti sini artinya balik bahasa. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah kelimah daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi kudrah terjemuh daripada Arab ke Melayunya, dia kata kuasa. Tu tengok dah. Jadi terjemuh kudrah daripada Arab dengan terjemahan Melayunya kuasa atau berkuasa, ini dia panggil terjemahan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kerananya tak kena kepada diri sifat. Terjemuh kudrat artinya kuasa atau kudrat artinya berkuasa, ini kena kepada makna masdari, dia panggil makna masdari, bukan kena kepada makna ismi. Sedangkan dalam kitab-kitab Arabnya dia sebut sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat ay ma'ani bi maknal ismi dunal masdari. Telah masyhur di kalangan ulama mutakallimin, apabila dikatakan sifat yakni ma'ani, maka dikehendak dengan makna bagi sifat tersebut ialah dengan makna ismi, bukan makna masdari. Walaupun binaan sifat tu daripada kata masdar, tapi naknya dengan makna isim masdar. Gitu. Kalau kita terjemuh kudrah artinya kuasa atau berkuasa, maka hak ni dia tak kena kepada diri wujudi, tidak kena kepada diri satu maknan, satu diri yang ada di zat Allah Ta'ala. Bahkan kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrah. Kalau kita terjemuh kudrah artinya berkuasa atau kuasa. Kalau terjemuh kuasa itu kena kepada samaratus sifat. Itu terjemuh kudrah artinya kuasa. Macam sini terjemuh kudrah artinya kuasa. Ini terjemuh ni kena kepada makna samarah bagi sifat, yakni kena kepada ta'alluq suluhi qadim pada sifat kudrat, yakni patut padas dia kalau Allah Ta'ala mampu mengadakan makhluk, mampu menciptakan makhluk, mampu meniadakan makhluk. Kalau kita pakai pendapat ulama yang mengatakan sifat kudrat tu bertakluk kepada meniadakan benda yang diadakan daripada ada kepada tiada. Setengah ulama dia kata kudrat ni bertakluk kepada mengada saja. Al-ijad min adamin ila wujudi, mengadakan sesuatu daripada tidak ada sesuatu tersebut kepada ada. Adapun i'dam, meniada ni bukan masuk di bawah ta'aluk kudrat, tetapi apabila sudah ketentuan Allah Ta'ala sedia kala makhluk yang Allah Ta'ala mengada tadi tu, Allah Ta'ala cipta tadi tu, siapa satu masanya tidak lagi Tuhan membantu dengan adanya makhluk tersebut. Maka terlepaslah makhluk tu daripada kudrat Allah Ta'ala, habis gitu saja, mana tak ada, hilang. Mana gitu. Itu satu qaul. Tetapi qaul yang rajihnya kudrat Allah Ta'ala juga bertakluk kepada i'dam. Apa i'dam? Meniada. Tetapi meniada tu benda hak ada kepada tiada. Gitu dah. Bukan meniadakan benda hak tiada. Tu ada orang mengajar sifat 20 juga, tapi dia tak mengaji, dia rasa berahi nak mengajar. Dia kata Tuhan ni bersifat kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Tuhan berkuasa mengada dan meniada. Mengada daripada tak ada kepada ada. Betul itu. Meniada, bagaimana meniada? Dia buat contoh. Dalam masjid ni ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiang. Jadi dia kata tiang ketujuh duduk mana? Tiang ketujuh tak ada. Allah meniada. Tak betul tu.
tu memang hak tak ada jadi awal lagi, tak bertakluk dengan kudrat Allah Ta'ala. I'dam ni meniada ni daripada ada kepada tiada. Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi, wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Itu gitu, mengadakan mungkin daripada tak ada dia kepada ada, meniadakan mungkin daripada ada dia kepada tiada. Lagu tu dah. Jadi kalau terjemah kudrat artinya kuasa, ini terjemah kena kepada makna samaratus sifat ataupun kena kepada takluk suluhi qadim bagi sifat kudrat. Yang ni Tuhan kuasa dak mengadakan makhluk sedia kala. Kuasa. Dah. Pada masa sedia kala Tuhan kuasa dah nak mengadakan makhluk. Tapi dia mengada dak lagi. Dak. Pas lemah lah Tuhan. Tak lemah sebab dia bersifat dengan kudrat tu sedia kala. Maka layak selayaknya, patut padan, boleh, mampu. Itu kita suluh, dia panggil suluh. Patut padan, mampu, layak. Dia nak mengadakan makhluk ni sedia kala lagi. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan kudrat. Lalu Tuhan mengada makhluk ni sedia kala ke? Tak. Bila kata Tuhan mengada tu orang panggil berkuasa. Ada tiga terjemah kudrat artinya berkuasa. Kalau terjemah kudrat arti berkuasa tu kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Mana? Yang ni kena kepada fi ma la yazal, pada masa senantiasa. Fi ma la yazal ni pada masa senantiasa. Ni ketika mana Allah Ta'ala, ketika tu masa tu sebenarnya tak layak nak disebut ketika dah ni. Tapi dzikul ibarah, sepit nak bercakap. Tak apalah, jangan payah kata masa. Bila pun masa ni. Ketika pun masa. Bila ketika mana, bila mana Tuhan buat makhluk yang pertama. Makhluk pertama tu gapo tak usah duk balas lah. Ada hak kata air, ada hak kata qalam, ada hak kata arash, ada yang kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagai-bagai perkara yang jadi khilaf di kalangan ulama sejak dulu sampai kelau. Pun begitu, ramai juga ulama yang berpendapat awal makhluk yang sebenar-benar awal hakiki nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya maudhu' la aslalah, seperti hadis Jabir yang dikatakan ada di dalam riwayat Musannaf Abdul Razak, tetapi ulama-ulama memahami maknanya tepat, maknanya tidak menyanggahi, kerana itu perkara bukan usulul aqaid. Lagi pula tak bolehlah kita kata ini pegangan puak falasifah, iaitu al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu jua. Jadi Allah hasil daripada Allah Nur Muhammad, dua-dua qadim. Kalau gitu sesat sungguh. Hak tu falsafah sungguh. Masalahnya ulama-ulama kita yang berpegang dengan Nur Muhammad awal kejadian tak kata Nur Muhammad tu qadim. Tak kata Nur Muhammad tu hasil daripada Tuhan. Mana Tuhan ada pak, Nur Muhammad pun tubik juga daripada Tuhan. Dua-dua ni qadim. Jadi Tuhan itu muqaddam, lepas tu Nur Muhammad tu tali. Mana Tuhan tu muqaddam, Tuhan yang pertama, Tuhan awal, lepas tu Nur Muhammad tali, yang ni Tuhan yang kedua. Bukan lagu tu, jangan salah faham tu. Kalau pegang lagu tu sesat sungguh, kafir sungguh, falsafah sungguh, batiniah sungguh. Tapi ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad bukan sikit-sikit, ramai juga. Antara lain Syekh Al-Amiri, pengarah kitab Hasyiah Al-Amiri, syarah bagi hasyiah di atas syarah bagi Jawharatul Tauhid. Imam Ahmadus Sawi, Syekhul Azhar Al-Maliki mazhabnya, Syekhul Azhar, yang itu hasyiah di atas tafsir Jalalan. Banyak karangan dia, Sawi bayan, Sawi syarah, Sawi ala Jawharatul Tauhid. Pun berpegang Nur Muhammad makhluk yang pertama. Jadi kalau dia kata tak boleh Nur Muhammad makhluk yang pertama, kena air makhluk yang pertama. Lepas tu tak kira sama juga al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu tu tak boleh terbit daripada dia, menekan satu juga. Sama juga lagu tu. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat Nur Muhammad kau makhluk yang pertama,
air kau makhluk yang pertama, qalam kau makhluk yang pertama, arash kau makhluk yang pertama. Mereka ni tidak mengiktikadkan seperti puak falsafah iktikad. Nah, bukan al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Nah, cumanya ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad tu awal makhluk kejadian, awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka qalam, luh, arash, air, ini dia panggil awal juga, tapi awal idhafi dia panggil, awal nisbah kamadian daripada Nur Muhammad sikit. Maka awal-awal sebenarnya Nur Muhammad. Itu lagu tu dah. Kemudian wa minhu khuliqal asya. Nah, kalau dia kata wa minhu khuliqal asya, ada orang pahal kata dan daripada nur itulah dijadikan segala sesuatu. Jadi kita ni Nur Muhammad. Ada juga orang yang gitu. Tapi katanya guru kita, min situ bukan min lil ma'khudh, bukan min maksudnya daripada diambil daripada nur tu dijadikan makdah. Lepas min tu min li ta'lim, dari kerana cahaya Nabi Muhammad itulah dijadikan alam semesta ini. Itu maksudnya kerana dia, supaya apa? Supaya makhluk ni kenal martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa tingginya di sisi Allah Taala. Itu sebagaimana muwafaqah dengan hadis yang diriwayat oleh Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini, dua hadis. Antara lainnya apa nama ni? Jibril turun, Habibullah Jibril alaihi salam. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu hadis tak ingat namanya. Jadi diberi cerita Tuhanmu menjadikan Ibrahim sebagai temerapak dan Tuhan ambilmu sebagai kekasih Nabi Muhammad. Maka dijadikan makhluk ni supaya mengenalkan, orang panggil kedudukan engkau wahai Nabi Muhammad. Anda ingat lafaz hadis harak dia tu. Tu Ibnu Asakir meriwayatkan hadis juga, selain daripada Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain dia. Jadi muafakat makna min situ min li ta'lil, kerana cahaya Nabi Muhammad itulah kita semua makhluk ni dijadikan supaya mengenali martabat ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dah. Jadi tak ada lah ulama ahli sunnah wal jamaah kita ni mengiktikad Muhammad Allah tu Qadullah, Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Ketika gaib namanya Allah, ketika menjelma jadi manusia namanya Muhammad. Itu semua tu sesak batiniah belaka tu dah, iaitu fuak-fuak yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak akan berjaya kerana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pasti akan menjawab segala tasyrik, segala kekeliruan, segala syak-syak yang didatangkan oleh puak-puak yang sesak lagi menyesatkan. Itu dah. Jadi ketika mana? Jangan payah ketika tu masa dah. Bila mana, ketika mana Tuhan buat orang panggil nur Nabi kita Muhammad, ataupun air, ataupun arash, ataupun qalam, kembalilah kepada setuju hak mana awal makhluk, ikut je lah. Jangan balo. Sebab ala kubur tak kita tanya apakah makhluk awal kejadian, tak ada kubur tanya gitu. Jadi itu bukan usulul aqaid, bukan teras dalam pegangan. Kalau ia pun furu'ul aqaid, cabang-cabang dalam pegangan yang mana membawa datang kepada khilaf yang berpanjangan. Setelah mana makhluk hak pertama Tuhan buat, maka selepas tu dipanggil fima la yazal, pada masa senantiasa. Mana gapo hak Tuhan tentu dengan sifat iradat dia, maka sayu jadu selagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tu maka kudrat Allah Ta'ala ketika tu baru bertakluk dengan tanjiz hadis tu, baru jadi, baru lulu, baru dibuat langit, bumi, bukit buka, gunung gana, alam semesta, planet-planet, cakrawala, gapo bulan bintang, gajah rimam, gapo semua baru tu. Siapa kala tak berhenti ni? Fima la yazal dia panggil, pada masa senantiasa. Jadi kalau terjemah kudrat artinya berkuasa, kalau gitu berkuasa ni tidak muafakat dengan sifat-sifat salbiyah dan sifat nafsiyah yang telah kita pelajari sebelum ni. Sebab berkuasa bukan ada.
hanya amrun i'tibari intizai saja. Kenapa ya? Sedangkan sifat ma'ani ni sifat maknan, sifat yang wujudiyah. Erti wujudiyah ni sifat yang sungguh lagi ada. Lagu mana sifat yang sungguh lagi ada? Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan hijab maknawi daripada kita ni, Tuhan buka, pasti kita dapat nampak kudrat Allah Ta'ala, nampak sifat perkuasa Allah Ta'ala ada. Nah, jadi berkuasa tak ada benda, tak ada diri dia tu, tak ada. Ternapi dah wujud, wujudiah ternapi dah. Lagi pula berkuasa ni bukan kodeng. Berapa? Fima la yazal. Tuhan mengada ni kodeng ke? Tuhan buat makhluk ni kodeng ke? Dah. Kalau Tuhan buat makhluk ni kodeng juga makhluk ni. Dah. Berkuasa tu dengan makna menjadi tu. Menjadi tu baru. Nah, lepas tu Tuhan menjadi tu sampai bila-bila ke? Tak juga. Ada masa pak berhenti menjadi. Dan dia tak kekal. Berkuasa tu satu ke? Tak banyak. Tengok segala benda ada ni, Tuhan kekuasaan Tuhan belakang ni. Tuhan berkuasa mengadam dia ada. Jadi bukan ternafi wahdaniyah. Apa tak? Tu. Patu berkuasa ni. Adakah dia ada di satu zat, atau dia tu zat satu-satu yang dikakak yang menumpai akan sifat yang lain? Tak. Sebab berkuasa tu amrun i'tibari. Jadi ternafi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sedangkan kudrat, orang Arab, ulama Arab kudrat ni wujud, ada. Kudrat ni qadimah, sedia. Kudrat ni baqiyah, kekal. Kudrat ni wahdah, satu. Satu kudrat. Kudrat ni qiyamuhu binafsihi dengan makna yang kedua. Artinya apa? Tidak berhajat kepada yang menjadi. Amrun i'tibari memang tak boleh jadi. Amrun i'tibari sungguh benda sungguh. Tengok. Lagi pula khilaf, mukhalafatu qudratillah li qudratinal hawadith. Tak sama. Khilafuhu khilafuha, menyalahilah sifat kudrat ni akan sifat kudrat kita yang baru. Itu tak ada hal lah. Jadi artinya kalau kita terjemah kudrat tu artinya kuasa atau berkuasa, ia tak membawa kepada diri sifat ma'ani seperti. Kalau terjemah kudrat artinya kuasa, kena kepada samaratus sifat atau ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kudrat. Kalau terjemah kudrat artinya berkuasa, kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Maka ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat amrun i'tibari, bukan wujudiyah. Lagi pula tidak bersepakai dengan nafsiyah dan salbiyah sebelum ni. Tak bersepakai. Sedangkan sifat-sifat ma'ani ni dia ada matalibus sab'ah, melainkan hayat satu je, matalibus sittah. Perkara-perkara yang dituntuti pada diri sifat ma'ani Allah Ta'ala tadi. Artinya kudrat, jadi zat Allah Ta'ala ada, betul tak? Zat Allah Ta'ala sedia, zat Allah Ta'ala kekal, zat Allah Ta'ala tak serupa akan zat yang baru, zat Allah Ta'ala tak berbilang, ternafikan mutasikan mufasir pada zat Allah Ta'ala ada cara-cara zat, bukan dia tu sifat yang menumpai pada zat, apatah lagi jirim atau arak. Tu orang panggil apa? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sebagaimana zat pun begitu, sifat ma'ani ni pun begitu juga. Sebab zat tu ada, sifat ma'ani pun ada, gitu kan? Maka sifat ma'ani, mana contoh kita baru nak masuk ni, kudrat. Kudrat ni ada. Kudrat ni sedia. Kudrat ni kekal. Kudrat ni serupa dengan kudrat yang baru, tak serupa. Kudrat ni banyak ke? Tak. Kudrat ni ada dijadikan? Tidak. Tidak dijadikan. Jadi kalau kita terjemah kudrat artinya berkuasa tak ada amrun i'tibari. Berkuasa ni ada mulanya,
ternafi kidan. Berkuasa ni ada orang panggil akhirnya ternafi bakok. Berkuasa ni bukan satu, banyak. Ternafi wahdaniyah pada sifat. Nah, berkuasa ni memang amrun iktibari. Jadi ternafi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tengok. Jadi tak secocok tu orang panggil kalau kita terjemuh kudrat, artinya berkuasa. Lepas tu terjemahan yang lebih tepatnya erti kudrat pekuasa. Buhpa sebuti jadi. Nah, buhpa sebuti jadi depan pekuasa. Tu. Jadi bila sebut kata kudrat dalam bahasa Arab, kudrat, Melayunya sebut pekuasa, maka makna dia ke mana? Ni makna, iaitu, yakni maknanya, makna pekuasa iaitu, iaitu pekuasa, yakni maknanya maknanya pekuasa tu ialah gitu, sifatun, satu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada. Jadi kalau kita terjemah berkuasa, bukan ada. Berkuasa tu subutiyah, amrun i'tibariyah. Amrun i'tibariyah ni perkara yang dikira-kira sungguh pada akal. Kalau Tuhan buka hijab, tak nampak diri berkuasa Tuhan tu. Diri berkuasa Tuhan, gapo dia tak nampak. Hak nampaknya sifat berkuasa tu. Itu lah. Jadi kalau berkuasa atau kuasa, hak tu subutiyah, amrun i'tibariyah, bukan wujudiyah. Tengok, tak cocok ni. Sedangkan definisi yang mari sifat kudrat ni, sifatun wujudiyatun. Tengok, satu sifat yang wujudiyah, yakni yang sungguh lagi ada, lagi sedia. Tengok, lagi sedia, mana lagi pula qadimah. Kalau berkuasa, berkuasa tu sedia, mana Tuhan mengadakan makhluk ni sedialah makhluk ni. Makhluk kodeng ke? Tak, makhluk baru. Mana boleh iktikad makhluk ni kodeng? Siapa iktikad makhluk ni kodeng? Kape supaya buat falsafah tu. Misalah satin kafaral falasifatul ida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun di ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara, ulama ahli sunnah kita wal jamaah ni, sifat 20, ulama sifat 20 ni mengkapirkan puak falsafah. Sebab puak dia ingkar perkara ni, tiga perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana? Antara lain wa hudusu awalimi, baharu alam. Alam ni baharu, arti baharu, ada dia daripada tak ada kepada ada. Bermakna ada yang mengada. Bila sebut kata mengada tu baru, sebab tu namanya ta'alluq tanjizi hadis. Tanjiz mana lulus, hadis baru. Tuhan buat makhluk baru. Itu lagu tu. Kalau orang panggil tanjizi kodeng lah makhluk ni. Kalau gitu sifat kudrat ni qadimah, sedia. Tengok, bukan orang panggil hadisah, bukan baharu. Tak secocok tu kalau kita terjemah berkuasa. Lepas tu terjemahnya pekuasa. Pekuasa ni kekal. Walau makhluk ni tak ada, ditiup sangkakala yang kedua kan, tak ada lah makhluk ni, hacul lebur. Bila tiup sangkakala yang kedua, hacul lebur. Tu langit bumi ni hacul lebur habis. Limanil mulkul yaum. Tuhan tanya, siapa kau sebenar khajat, pemilik hakiki semati? Tak ada siapa dia boleh jawab. Tu. Lalu Nabi Idris, orang yang pertama dibangkitnya, Nabi Idris. Kalau tak silap ada satu riwayat kata Nabi Idris, lillahil wahidil qahhar. Tuhan kerjaannya ialah untuk Tuhan satu-satunya yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Tengok. Jadi berkuasa mengada ni ada tempoh dia. Bila sampai masa Tuhan nak meniada, tak mengada dalam makhluk tu, tak ada dalam makhluk tu. Sedangkan orang panggil sifat kudrat ni kekal, baqiyah, kekal selama-lama. Tengok.
Tu tapi hak ni bila siapa lagi sedia je. Nah, sekat tu je. Padahal masuk habislah sifat salbiahnya. Ni orang panggil mimba bilik tifak, daripada bab memada sebut so je sifat salbiah. Kis alai. Mukiyahlah. Wa kis alaihi lah, mukiyahlah di atasnya. Kiyahlah lagu mana? Lagi sedia, lagi kekal, lagi tak serupa akan kudrat yang baru. Tu. Sebab kudrat yang baru ni di atas jalan usaha kasab waliktisab, usaha saja. Adapun kudrat Allah Taala ala sabilil ijad wal ihda, di atas jalan mengada dan meniada. Ijad al-mumkin, ijadul mumkini minal adami ilal wujudi, menjadikan makhluk mumkin ni daripada tak ada kepada ada. Wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami, meniadakan makhluk mungkin ni daripada ada kepada tiada. Mungkinlah lagi so. Tengok lagi pula kudrat ni satu. Kalau kita terjemah kudrat artinya berkuasa. Berkuasa ni satu kau. Banyak. Tuhan berkuasa buat langit, Tuhan berkuasa buat bumi, Tuhan berkuasa buat bulan bintang cakrawala bergapo, Tuhan berkuasa buat nasia, buat menatang, buat mukubaya itik gajah rimah bergapo. Banyak berkuasa Tuhan ni. Bukan sedangkan sifat kudrat ni wahdah, satu jua. Tu kalau kita tak terjemah berkuasa, duk main berkuasa pakai cerah, bengok pak mampu lah kita mengaji sifat 20 tak payah pak sudah. Faham tak? Duk main benar. Payah ngaji pening aku. Pening tu sebab kita terjemah tak tepat. Kalau kita terjemah tepat, payah selalu Jadi sifat kudrat Allah Taala satu. Kita mengaji satu pada sifat kudrat. Satu si wahdaniyah, baru yang lepas wahdaniyah apa? Pada Tuhan bersangatan esa pada segala sifatnya. Apa makna? Yakni sifat Tuhan ni banyak, tapi sekara jenis jua. Mana? Satu kudrat. Gitu kan? Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu segala. Kalau satu kudrat artinya berkuasa. Satu berkuasa. Allah lemah penak Tuhan. Lemah Tuhan. Satu je Tuhan berkuasa. Wak apa tu? Wak bumi. Pas langit siapa pula berkuasa wak langit? Orang-orang lain pula. Kafir juga kalau iktikad lagu tu. Jadi satu tu berkuasa ke berkuasa? Berkuasa satu. Adapun berkuasa banyak, bukan satu. Lagi pula ada tu berkuasa. Berkuasa tu amrun i'tibariyah. Kita tengok langit ke kita tengok berkuasa? Kita tengok langit, kita nampak langit ke nampak berkuasa? Nampak langit, tapi kita faham tak ini kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasanya dia buat langit. Faham tak? Faham. Itu dia panggil amrun i'tibari intizaiyah dia panggil. Jadi berkuasa tu amrun i'tibar, perkara yang diiktibar, direti sungguhnya pada akal saja, tapi diambil cabut faham daripada benda ada. Tengok langit ingat kekuasaan Tuhan, tengok bumi ingat kekuasaan Tuhan, tengok diri kita ingat kekuasaan Tuhan. Tuhan berkuasa itu lagu tu. Tapi kita tengok nampak kita, bukan nampak berkuasa tu dak. Berkuasa tak nampak, nampaknya tubuh kita. Hak nampaknya langit bumi, bulan bintang, matahari cakrawala, lembu kubaya itik gajah rimah, bukit buka gunung gane, pasir gapo semua sekali kumeh kau gapo. Hak kita nampak tu makhluk Tuhan. Berkuasa Tuhan tu kita tak nampak. Patut kita reti dalam kepala hontak kita. Hak kita reti dalam kepala hontak kita tu dipanggil amrun i'tibariyah intizaiyah. Faham tak ni? Tak apa, tak faham pun. Kalau tak faham lah ni tak apa, kena banyak. Ya gitulah. Saya dulu ngaji pun tak faham selalu. Ngango-ngango gitu juga. Cuma tak ngango lah, kita tulis habis. Ketuk untuk guru tu tulis lagi. Saya ni ketuk tu tulis lagi. Apa nanti kita baca balik, lepas tu kita ngaji lagi dengan orang lain, ngaji lagi, khatam ngaji, akhir-akhirnya barulah diberi kepahaman.
Ia tak boleh orang mengaji ni sekali dengar nak faham selalu, tak faham malah dah ngaji aku. Mana boleh gitu. Syarat nak dapat ilmu mesti tulus zaman, mesti lama masa. Lama masa. Tak faham lah ni tak apa. Biar ngaji dengar dulu. Ngaji dengar. Sebab ada satu jemaah muslimat tu yang ngaji tauhid lah dengan Ustaz Zaironi, sahabat kita Ustaz Zaironi. Jadi lah ni Ustaz Zaironi tak nak mari, dia katanya. Jadi dia minta ambo ganti. Bila ambo syarah tu kata, ish, faham Ustaz, mudah faham. Apa ya tu? Sebab sebelum ni dengar dah Ustaz Zai. Masa Ustaz Zai ngajar tu tak faham lagi. Tapi biasa duk dengar. Bila mari Ustaz pak lekat skru lah. Pak lekat. Kalau sebelum ni pulah dah tapi tak kemah lagi. Bos saya mari kata, "Bu, macam pulah skru kemah lalu." Pak. Iya kata. Kali tak mau dengar memang tak faham. Sekali pula sekeru nak kemah lalu dia kena pulah pak senjuh pula. Bau kemah. Sama lah ilmu begitu jugalah. Jadi berkuasa Tuhan itu amrun iktibari intizar. Iya, gitu. Kalau hak digerti pada kepala otak kita saja, tapi diambil faham daripada benda ada di luar mata kepala kita. Tengok langit, tengok bumi, tengok National Geography tu kan. Rima duk ambak, kuda belah jumpa guria pula ambak pula rima lagi. Kita hilir kepala. Hebat tu. Tu orang panggil berkuasa tu. Kita duk tengok National Geography tu, nampak kau berkuasa. Nampak itu? Nampak diri berkuasa. Nampak kuda belah tu. Nampak rima tu, singa tu. Tu makhluk Tuhan. Tapi siapa yang mengada? Tuhan yang mengada. Tuhan yang berkuasa mengada. Sebab apa? Sebab bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Hak nak cara sininya berkuasa, bukan berkuasa. Sebab berkuasa ni Mu'tazilah pun tak ingkar. Mu'tazilah kata Tuhan berkuasa. Siapa kata Tuhan tak berkuasa, kafir murtad selalu. Mu'tazilah kata Tuhan berkuasa tak? Berkuasa. Tuhan melihat. Tuhan menentu. Tuhan mengetahui. Patut hak Mu'tazilah nafi tu gapo? Hak Mu'tazilah nafi tu bukan hak ber dengan hak pe tu. Hak yang nafi tu berkuasa, penentu, pengetahuan, pelihatan, pendengaran, berkata atau perkataan. Hak tu hak yang nafi. Hak tu tu. Faham? Jadi di Mu'tazilah Allahu qadirun. Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Allah zat yang maha berkuasa, dengan berkuasanya itu ialah zatnya. Itu. Jadi kalau kita setakat i'tikad Allah berkuasa, level i'tikad kita tu baru setara dengan Mu'tazilah baru. Belum naik ke ahli sunnah lagi tu. Itulah gitu dah. Jadi kita ni nak jangan jadi Mu'tazilah, naik ke tahap ahli sunnah. Tu. Mana ahli sunnahnya? Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun mukhalafatun li qudratinal hawadis wahdatun. Tu wala yahtaju ila fa'iliha, tidak berhajat kepada orang lain yang menjadikan dia. Memang lah. Kalau kata amrun iktibari, memang tak boleh menjadi amrun iktibari, bukan benda ada. Menjadi ni pada ada, betul tak? Maka sebab tu kalau terjemuh dengan berkuasa, tepat selalu. Allah zat yang maha amat berkuasa, dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Berkuasa tu ialah satu sifat yang ada, yang sedia, yang kekal selama-lamanya. Walau makhluk ni tak ada hacul lebur pun, Tuhan tetap ada sifat berkuasa. Tak serupa berkuasa Tuhan akan yang baharu. Lagi pula berkuasa. Berkuasa tu berkuasa tu banyak, berkuasa tu lagi pula dah dia tu berkuasa ke ada, kau dia berajak kepada yang mengada ke dia? Tak, dia tak berajak kepada yang lain menciptakan dia. Sebab dia qiyamuhu binafsi, tapi pada makna yang kedua. Kalau
Kalau za qiyamuhu ta'ala bi nafsihi dua makna, la yahtaju ilal mahalli wa la yahtaju ilal fa'ili. Kalau sifat-sifat ma'ani qiyamuhu ta'ala bi nafsihi juga, tapi pada makna yang kedua saja. Gitulah. Habis. Kalau gitu sifat pekuasa tadi. Arab kata kudrat, Melayu kata pekuasa tu ada di mana? Yang berdiri dengan makna yang ada, begitu. Bukan berdiri dengan makna yang menumpang. Kalau arad sifat makhluk, sifat kita ni, orang panggil yang berdiri juga, tapi dengan makna menumpang pada jirim. Macam kederak kita, ada di mana? Menumpang pada jirim kita. Bila sebut kata menumpang, maka tak kekal. Tak sedia dan tak kekal. Sebab tu kecil-kecil lahir dulu, boleh bangun cokoh makan nasi sendiri, boleh? Tak boleh. Kederak dia kata mulut je. Mak suap tu putih enggak? Ni. Lama-lama boleh menyesok, boleh mengakak, boleh bertatih, boleh berjalan, boleh berlari, betul tak? Boleh hakak bagai-bagai berat. Lama tak boleh pulak dah, tak gerak, lengah situ. Itu nak menunjuk kata kudrat kita tu arok yang ada di jirim, ada dengan makna menumpang pada jirim, terima perubahan, sama ada kok sebelah bertambah atau berkurang, gitu. Mari mak kita pergi gotong royong kubur. Tak gerak kawan, tak gerak. Sani nak buat gerak orang lepok kedai kopi. Lepok kedai kopi gerak, tapi nak buat kerja gotong royong tak gerak kawan. Tak gerak. Tak gerak. Tu maknanya berkurang. Arok kudrat kita ni berkurang. Sebab arok kita ada di jirim, di zat kita dengan makna menumpang pada jirim. Lepas tu sifat kudrat Allah yang berdiri dengan makna yang ada, bukan berdiri dengan makna menumpang, tidak. Yang berdiri dengan makna yang ada pada zat Allah Ta'ala. Gitu. Duk mana sifat kudrat ni? Di zat Tuhan. Di zat Tuhan. Hak ni lah hak Mu'tazilah ingkar. Sebab apa? Sebab kata Mu'tazilah, kudrat Tuhan, kalau Tuhan ni bersifat, sifat Tuhan ni qadim ke hadis. Kalau qadim, kalau hadis, kata kalau hadis, kalau baru maknanya, nescaya baharulah zat Tuhan. Tiap-tiap yang bersifat dengan baharu juga zat dia, betul tak? Lepas tu kalulah orang panggil sifat kudrat Tuhan ni qadim, la ta'addadatil qudama, pasti berbilang pula benda qadim. Zat Tuhan pun qadim, kudrat Tuhan pun qadim. Kata Mu'tazilah, kalau Kristian saja tu dikafirkan dengan sebab i'tiqad tiga qadim, Asy'ariyah lebih teruk lagi boleh dikafirkan berbanding dengan Kristian. Berapa? Lebih pada tiga. Zat Tuhan qadim, kudrat qadim, iradat qadim, ilmu hayat, samak, basar, kalam qadim, idrak qadim. Kalau tambah lagi qaul Baqillani, nanti habis sifat ma'ani ni dia akan sebut qaul Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Tambah lagi sifat takwim, sifat idrak sini. Qadim. Ataupun kita ambil pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari qaul yang tiga, mana? Sifat wajhu, sifat jambun, sifat yadun, sifat istiwa. Ma'ani belaka tu. Qadim. Banyak qadim tu. Asy'ariyah lebih patut dikafirkan berbanding Kristian. Maka jawabnya begini, kata ta'addudul qudama mustahilun, berbilang benda qadim tu mustahil kalau benda qadim yang bangsa zat. Zat Allah qadim, lepas tu tak ada lagi zat selain Allah, zat yang qadim. Zat apa? Zat Isa, zat Maryam, zat Uzair. Maka sebab tu kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya benar-benar kafirlah orang yang mengiktikadkan Allah tu satu Tuhan daripada tiga zat Tuhan. Jadi hak kafir tu kalau i'tikad zat yang qadim tu berbila. Kalau i'tikad zat yang qadim tu satu,
Tapi berbila koding tu sifat yang ada di zat yang satu tu. Oh tak apa. Sebab sifat tak boleh bercerai tangan daripada zat. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi sifat tu bukan yang lain daripada zat. Artinya tak boleh pisah dengan zat. La hiya huwa. Kudrat ni la hiya huwa. Bukanlah kudrat tu ialah zat, bukan. Tapi kudrat ni wala hiya ghairuhu. Tapi kudrat ni bukan boleh pisah daripada zat. Apa? Sebab yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mana? Yang ada di zat Allah Ta'ala. Tak boleh cerai tangga daripada zat. Itulah gitu. Dah. Habis itu. Habis kat tu orang panggil bicara tentang kudrat dengan makna berkuasa. Ingat baik. Kemudian yang dapat dengan dia. Yang dapat dengan dia ni orang panggil nak cara ta'alluq. Nak cara ta'alluq. Apa ta'alluq? Bidang kuasa. Hijau dia panggil. Yang dapat dengan dia, yakni yang boleh, yang mampu, yang dapat oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan kudrat tu. Tu dia panggil isnak majah ni. Sandar ke orang panggil kemampuan Tuhan tu pada kudrat, orang ni panggil isnak majazi. Dengan pada kata dengan dia tu orang panggil lil mulabasah. Begitu. Al-ba'u pada kata dengan dia, biha. Kalau hak Arab dia panggil biha, dengan dia. Pada kata dengan dia, dengan pada kata dengan dia tu, atau biha tu. Al-ba'u pada kata biha, dengan dia tu, ai bil kudrati tu. Dengan makna lil mulabasah, mana dengan bersepakai. Itu gitu. Bukan lil ilsa, bukan lil ala. Al-ba' tu dia banyak makna. Bukan al-ba'u lil isti'anah, bukan. Kalau al-ba'u lil isti'anah, dengan makna minta tolong. Yang mampu Tuhan dengan dia, yang mampu Tuhan dengan minta tolong sifat kudrat. Berat. Tuhan mampu buat makhluk dengan minta tolong sifat kudrat. Kudrat tolong buat makhluk ni dah. Kalau gitu kudrat tu dipanggil alat. Dah, bukan makna tu. Yang tingkat gitu kafir dah tu ni. Lepas tu Allah yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa tu mampu, gitu, boleh kuasa mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia tiap-tiap mungkin. Jadi dengan situ pakai bolil mulabasah. Yang dapat dengan dia, dengan kudrat tu orang panggil isnak majah. Disandarkan mampu Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dengan mungkin, dengan kudrat, itu orang panggil isnak majah saja. Sandar secara pinjaman saja. Jangan kita iktikad Allah tak mampu buat makhluk ni. Lepas tu kudrat saja yang mampu buat makhluk ni. Kafir gitu. Ataupun Allah mampu buat makhluk ni tanpa kudrat iradah. Tanpa kudrat, contoh, maka hak ni fasik mubtadi'. Sebab Mu'tazilah itu Allah buat makhluk ni dengan zat dia. Allah berkuasa dengan zat dia. Tak ada sifat di zat Allah. Maka sebab tu digelarkan Mu'tazilah dengan kelompok Mu'attilah dia panggil. Fuq yang mentaktil, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Tu fasik mubtadi'. Lepas tu hak betul jalan ke mana? Allah yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa, mampu, boleh mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Gitulah. Di situ. Tu. Yang dapat, kerana yang boleh, yang kuasa, yang mampu. Sebab tu hak ni nak cara ta'alluq, boleh kita kata yang berkuasa, yang boleh, yang mampu. Yang berkuasa, yakni ia Allah Ta'ala dengan dia, yakni dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa, mengada, yakni berkuasa, mampu, boleh mengada, menciptakan tiap-tiap mungkin. Mana ijadul mumkini ai minal adami ilal wujudi, daripada tak ada kepada ada. Dah. Sebab tu
Bila sebut kata makhluk ni, benda kena jadi. Makhluk ni apa maksud? Benda kena cipta, benda kena jadi. Bila sebut kata kena jadi, kena cipta, artinya daripada tak ada kepada ada. Itu dia panggil kena cipta. Itu dia panggil kena mengada. Tu tu orang panggil cipta, mengada. Kalau tak ada, orang tak panggil makhluk. Contoh buah kelapa. Buah kelapa. Buah kelapa ni makhluk tak? Makhluk. Sebab dia tu ada daripada tak ada kepada ada. Bermakna dulunya tak ada. Bukan buah kelapa tu mari daripada akar pokok kelapa, bukan. Ni. Kecil halus yang mari kecil-kecil. Bukan mari ikut daun dia. Kalau tidak gelembung dah ni. Mesti daun pokok kelapa tu gelembung. Ni buah kelapa mari dah. Bau pubik ni. Dah. Dia mari daripada tak ada kepada ada, betul tak? Daripada tak ada kepada ada, berarti buah kelapa tu makhluk. Sebab diciptakan, dijadikan, diijadkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah daripada tak ada kepada ada. Maka sebab tu buah kelapa tu ada tak? Ada. Kita nampak tengok buah kelapa ada. Ada pun bulat buah kelapa. Bulat buah kelapa dak sini. Ada tak bulat? Ada di bulat tu. Kita tengok buah kelapa tu, kita nampak tak bulat? Nampak? Di bulat, warna merah ke, menyala-nyala. Ada? Tak ada. Dia kata tu Ustaz. Tu bukan bulat, tu buah kelapa. Di bulat tu. Ni macam kertas, 4 segi, betul tak? Kertas ni ada tak? Ada. Berarti kertas ni makhluk tak? Makhluk. Daripada tak ada kepada ada. Dulu tak ada kertas ni. Maka dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tak ada kepada ada. Maksudnya diproses lalu ke tangan tukar lah. Maksudnya manusia ambil panggil apa, kayu ke berapa ni, dia proses-proses, jadilah kertas. Ya, sebab makhluk ni ada 2 jenis. Hak lalu ke tangan tukar, hak tak lalu ke tangan tu tukang. Hak tak lalu ke tangan tukar, langit bumi, gajah rimau itik gapo ni tak lalu ke tangan tukar, ni tak ada. Lembu main mana ni? Tengok, made in China. China buat dia. Dah. Tu tak lalu kat tangan tukar tu. Ada makhluk Allah lalu kat tangan tukar. Mana? Ni kertas. Ni telefon, mikrofon, speaker box. Kereta, kapal terbang. Makhluk Allah juga tu. Allah yang menjadi pada hakikat. Cuma lalu kat tangan tukar. Tu ni. Lalu kat tangan tu tukar. Jadi 4 segi kertas ni, kertas berbentuk 4 persegi. Ada tak 4 segi? Ada tak 4 segi? Tak ada. Dia kata, ni Ustaz, ni kertas ni, mana diri 4 segi? Kalau ada, kita lipat gini, ada ni 4 segi duduk gini lagi. Inilah 4 segi gitu. Dah. Tapi kita faham tak kertas ni 4 segi? Faham, kita reti. Jadi 4 segi tu makhluk tak? Bukan. Sebab tak ada. Bukan ada 4 segi. Lepas tu baru. Baru ya baru. Itulah gitu. Walaupun dia bukan makhluk, tetapi baru. Dari mana? Daripada tak berlaku kepada berlaku. Jadi 4 segi ni bukan berlaku sebelum ada kertas ni, ada dah 4 segi. Ini ada. Bila ada kertas tu baru sungguh 4 segi kertas ni. Jadi pada tak berlaku 4 segi kepada berlaku 4 segi. Sama. Atas, bawah, jatuh, luruh. Ia berlaku tu. Buah kelapa di atas pokok kelapa. Kita pun tengok buah kelapa. Nampak buah kelapa atas, nampak atas. Tak nampak. Atas ada tak? Tak ada. Atas bukan ada. Tapi baru tak? Baru. Walau dia bukan makhluk. Luruh, jatuh. Tak ada. Kalau kita nampaknya buah kelapa. Luruh, nampak luruh, jatuh. Ni. Buah kelapa duk gerak tu nampak jatuh gitu. Dah. Jadi hak tu makhluk tak? Bukan makhluk. Tapi baru tak? Baru. Lagu tu dah. Sebab bila sebut kata mengada ni, daripada tiada kepada ada. Dan meniada, atau pada kata mengada. Yang ni pasal supaya pak baru yang dapat, yakni yang kuasa, yang mampu, yang berkuasa,
ia Allah Ta'ala dengan dia, yakni dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa, meniadakan dia mungkin. Apa mengadakan dia tiap-tiap mungkin? Yakni tiap-tiap mungkin yang ada kepada tiada. Al-i'dam ni minal wujudi ilal adam. Ni macam kita sekarang ni ada tak? Ada. Siapa masa Tuhan dia kalau dah ketentuan di kita umur kita ni, siapa saat ni umur sekian-sekian berapa tahunnya, pukul berapa, jam berapa, di mana tempatnya, mak Tuhan meniadakan kita. Jadi daripada tiada kepada, daripada ada kepada tiada. Tu. Ini hak jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun wakila dipanggil. Nah, waqala ba'dul ulama, kata sebahagian ulama yang lain, meniada ni bukan masuk di bawah takluk kudrat, bukan bawah sifat berkuasa. Lepas tu meniada ni orang panggil bila habis dia orang panggil Tuhan bantuan Tuhan, madat, pertolongan setiap ni kita ni tak berhenti ni Tuhan mengada kita ni. Ada. Kalau pisah ya, tak ada kita, padam cahaya. Seolah-olah seperti minyak pelita. Nah, bila habis kering minyak, mampus sendiri pelita. Tu lagu tu. Selagi mana duk ada minyak tu kan, pelita duk nyala situ. Duk nyala. Tu. Jadi seperti itulah seolah-olahnya. Selama mana Tuhan tu memberi madat, pertolongan, mengadakan kita, duk ada lagi kita ni. Siapa masa orang panggil hak Tuhan tetua umur kita berapa tahun ke apa, Tuhan tarik madat dia, pertolongan dia. Seperti minyak pelita tadi, kering, habis, terpadat. Kita pun tak ada dengan sendiri. Tak ada dengan sendiri. Mana Tuhan meniada juga, tapi bukan makna kudrat tu meniada dah. Lepas tu Tuhan tarik, imsak, Tuhan tahan, Tuhan tegah ke orang panggil madat kudrat Allah Ta'ala, pertolongan kuasa Tuhan tu Tuhan tahan, hilang gitu je lah makhluk tu. Dia tak panggil meniada dah. Itulah gitu. Itu qaul sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita sebut tu sebab takut-takutnya dibaca kitab lain, mengada je, meniada dak. Ya, di satu pendapat ulama begitu. Tetapi bukanlah dengan makna tiada tu. Kalau gitu Tuhan mengada, lepas tu tak ada tu dak. Bukan gitu. Kalau gitu tak ada orang mati atas muka bumi ni, hidup semua gitu dak. Lepas tu tiada, meniada tu dengan makna Tuhan tahankan, orang panggil imsak, Tuhan sekatkan, orang panggil madak kudrat Tuhan, pertolongan kuasa Tuhan, maka kita tu jadi tak ada, hilang. Seperti umpama supaya keringlah minyak pelita, mampu sendiri pelita tersebut, bukan duk tiup ke bodak. Jadi kalau seolah-olahnya, kalau ulama jumhur ahli sunnah yang berpegang kata kudrat Allah Ta'ala bertakluk dengan ijad wal i'dam, mengada dan meniada, seumpama hak pelita tadi tu hidup-hidup siup, atau meniada dengan kerak tu siup, hilang, betul tak? Tapi kalau hak kata mengada saja meniada tu dah, bermakna mapuh pelita tadi kering, orang panggil minyak dia. Gitu dah. Itu contoh saja tu. Itu contoh. Baik. Kemudian kata dianya, Tuhan berkuasa dengan bersepakat di zatnya sifat berkuasa, mengada, mencipta tiap-tiap mungkin daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan tiap-tiap mungkin daripada ada kepada tiada, atas muafakat iradah. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Atas muafakat iradah dah. Bak panjang sikit tu. Lalu nak hurai tu, saya ada mesyuarat pula malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati
والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.